Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Mungkin kita pernah dengar ada gesaan kepada menteri di dalam kabinet kerajaan hari ini, pimpinan Anwar Ibrahim. Ada gesaan ataupun ada berita yang kita pernah dengar. Gesaan kepada menteri untuk meletak jawatan, digugurkan, dipecat dan sebagainya. Antara salah satu nama menteri yang sering kali menjadi sebutan ramai orang. Nama Rafizi Ramli tidak asing lagi. Kenapa ada gesaan terhadap Rafizi Ramli untuk letak jawatan? Baru-baru ini kepimpinan pembangkang melalui Pemuda Bersatu berkaitan dengan tajuk bercuti demi parti. Pemuda Bersatu gesah Rafizi lepas jawatan menteri. Adakah setelah Rafizi Ramli bercuti demi parti dan apapun juga sebab Rafizi Ramli bercuti, adakah relevan untuk menggesa beliau letak jawatan? Mungkinkah beliau bercuti atas faktor yang tidak boleh dielakkan ataupun ada sebab yang sangat penting sehingga menyebabkan Rafizi terpaksa bercuti panjang? Apa pula kepimpinan pembangkang nak meroyan? Mau meroyan kenapa? Pemuda Bersatu Armada mengecam pengakuan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mengambil cuti bagi menangani aduan yang timbul daripada pemilihan PKR ketika negara sedang berdepan pelbagai cabaran ekonomi. Ketua Penerangan Armada, Haris Idham Rashid berkata, tindakan Rafizi menunjukkan keutamaannya kepada parti lebih besar daripada negara. Tindakan ini secara terang-terangan menunjukkan keutamaan beliau Rafizi lebih besar kepada parti daripada amanah terhadap negara dan rakyat. Haris menegaskan sebagai Menteri Ekonomi, Rafizi sepatutnya lebih peka terhadap 4 cabaran utama dihadapi negara ketika ini, termasuk perang ekonomi global, tindakan tarif balas Amerika Syarikat terhadap Malaysia, kenaikan harga barang yang tidak terkawal, serta pelaksanaan subsidi bersasar yang masih belum dijelaskan secara menyeluruh. Namun Rafizi memilih untuk fokus menyelesaikan perebutan kuasa dalaman PKR, bukan menguruskan krisis yang menekan kehidupan rakyat. Berkaitan dengan komen daripada Bersatu ini, apa pula pandangan Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan. Sebelum ini mungkin kita pernah dengar ada perpecahan di dalam parti. Ada langkah tinggalkan parti, gerakan tinggalkan parti, sehingga menyebabkan sebuah parti itu melemah. Seperti yang kita tahu, ada yang menggelar Parti Bersatu adalah UMNO 2.0, kerana pemimpin-pemimpinnya adalah bekas daripada UMNO juga. Pada akhirnya, Puak Zarkashi mendedahkan satu kenyataan ataupun mungkin satu rahsia yang mungkin tidak diketahui netizen. Dan ini pasti membuat penyokong-penyokong Bersatu, terutamanya pemimpin-pemimpin Bersatu, panas telinga, gigit jari, meroyan, terkedu dan banyaklah. Dalam satu kenyataan, Parti Serpihan UMNO tak layak bicara soal penyatuan Parti Melayu. Puan Zarkashi mengakui bahawa institusi Raja-Raja Melayu boleh menyatukan Parti Orang Melayu seperti yang disarankan oleh Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Walau bagaimanapun, beliau menyoal mengapa Bersatu tidak berbuat demikian ketika berpeluang berbuat demikian seusai pilihan raya umum di atas Nasihat Agung. Justru itu beliau sangsi berkenaan motif Hamzah menyeret istana dan berbicara soal penyatuan Melayu. Masalahnya,
Kenapa bila yang di Pertuan Agong ke-16 memberi nasihat parti politik sertai kerajaan perpaduan, PN khususnya Bersatu menolak mentah-mentah, walhal ia membantu politik Melayu dominan. Kenapa sekarang mahu mengheret istana? Sebab itu, keikhlasan Bersatu diragui. Sebenarnya Bersatu tersepit. Parti itu bimbang, lambat laun ia tidak lagi relevan, apalagi jika ditinggalkan PAS. Bersatu tahu, UMNO tidak berminat untuk bergabung dengan parti itu. Justru Bersatu jangan main politik dengan mengheret pihak istana. Lagipun, Bersatu tidak layak bercakap pasal penyatuan. Ia serpihan UMNO. Nah, adakah satu nasihat ataupun satu tindakan yang boleh dilakukan Bersatu? Pilihan mereka adalah membubarkan Bersatu, keluar PN, membubarkan PN, memutuskan kerjasama bersama PAS, dan akhirnya mereka semua menyertai UMNO semula. Tidak payah ada Bersatu, mereka semua masuk UMNO semula. Nah, jadi semua ahli parlemen Bersatu, wakil rakyat Bersatu bubar dan masuk UMNO semula. Jadi tertubuhlah UMNO baharu. UMNO 2.0 kali. Jadi itu mungkin menjadi satu cadangan lah. Nah, pandangan Anda apa pula? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum ini kita sudah dengar isu yang melibatkan Papa Gomo. Nama yang tidak asing lagi. Setelah Papa Gomo telah membuat kenyataan meminta maaf kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Nazarudin Husain. Apa yang berlaku selepas itu? Adakah masalah settle? Rupanya ada satu lagi masalah timbul yang pasti membuat penyokong-penyokong Papa Gomo pening kepala. Minta maaf tak ikhlas. Ketua Polis Negara mohon kebenaran mahkamah penjarakan Papa Gomo. Artikel daripada Harapan Daily. Nah, adakah dengan ini keputusan mahkamah untuk memenjarakan Papa Gomo? Di mana KPN memohon kebenaran mahkamah untuk penjarakan Papa Gomo sesuai dengan tajuk artikel daripada Harapan Daily. KPN Tan Sri Nazarudin memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran Mahkamah Tinggi supaya blogger kontroversi Papa Gomo dikenakan perintah komitel dan dipenjara kerana menghina mahkamah. Nazarudin membuat permohonan itu kerana mendakwa permohonan maaf yang dibuat Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris pada 30 April lalu di dalam mahkamah bersifat tidak ikhlas dan tanpa penyesalan. Penulis blog itu sepatutnya menyiarkan permohonan maaf di platform YouTube, TikTok, dan X sekurang-kurangnya selama 7 hari. Ia termasuklah perintah untuk memadamkan kenyataan pada 14 Januari lalu, serta imej Nazarudin yang disunting pada 15 Januari. Namun dia tidak melakukan sedemikian. Sehubungan itu Nazarudin mengemukakan permohonan kali kedua selepas Papa Gomo gagal mematuhi perintah yang menghendakinya menyiarkan permohonan maaf tanpa syarat kepada KPN dan mahkamah. Wan Muhammad Azri didakwa dengan sengaja telah menerbitkan satu video di aplikasi TikTok atas nama Papa Azri dan YouTube Se-Azri pada jam 8.30 malam 1 Mei. Tindakan itu merupakan penghinaan kali kedua terhadap mahkamah, kata pemimpin tertinggi PDRM. Mahkamah menetapkan prosiding pendengaran permohonan itu pada Jumaat. Sebelum ini pada 1 Mei, Papa Gomo mendakwa dia adalah pihak yang menang, biarpun selepas mengemukakan permohonan maaf tanpa bersyarat Nazarudin Husain dan Mahkamah Tinggi. Menerusi video dikongsikan di TikTok, Papa Gomo berkata, dia menang kerana selama ini pihak tertentu mahu memenjarakannya di penjara Sungai Buloh. Nah, adakah dengan ini penyokong-penyokong Ketua Polis Negara yang tidak suka dengan tindakan Papa Gomo ini berharap Papa Gomo masuk penjara? Mungkinkah mereka berharap sehingga 10-100 tahun tak tahulah berapa lama dalam penjara?
Apapun kita nantikan apa yang berlaku selepas ini.